Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Dewan Rakyat dimaklumkan mengenai kadar miskin tegar di Sabah iaitu 1.2% berbanding kadar nasional 0.2%. Data itu diperoleh hasil laporan survey pendapatan dan perbelanjaan isi rumah 2022. Laporannya bersama Fauzura di Parlimen. Ya, nilai itu sebenarnya 6 kali ganda berbanding kadar nasional. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata daerah Tonggott mencatat kadar tertinggi 5.9%. Beluran 5%, Pitas 4.8%, Kinabatangan 4.6%, Kota Marudu 4%, Tuaran 2.6%, Ranau 2.4%, Lahad Datu 2.4%. Beliau menjawab soalan Wakil Sempurna Datuk Seri Muhammad Safri Abdal. Tambah Rafizi, tumpuan di Sabah ketika ini ialah mewujudkan peluang pekerjaan melalui pertanian bersepadu. Antaranya menerusi projek inisiatif pendapatan rakyat, inisiatif usahawan tani IPR Intan. 38,010 pelajar sekolah menengah yang dikesan merokok tahun lalu telah diberi intervensi berhenti merokok. Begitu juga 374 murid sekolah rendah yang dikenal pasti terjebak tabiat itu. Justru Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukanisman Awang Sauni memaklumkan usaha membendung pendedahan rokok terawal dipergiat. Melompat si katak lompat, hujan lebat lagi melompat. Perancangan memperketatkan larangan penjualan rokok, produk rokok kepada golongan orang bawah umur OBD di bawah Seksyen 13 Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 ataupun Akta 852 yang baru diwatarkan pada 2 Februari 2024. Memperkukuhkan undang-undang terhadap larangan pengiklanan dan penjualan produk merokok termasuk produk merokok tiruan yang menyerupai mainan kanak-kanak melalui Akta 852. Beliau menjawab soalan Wakil Kapar Dr. Halimah Ali. Kaedah pajakan dipertimbangkan terhadap produk aset dan perkhidmatan pengangkutan bagi memaksimumkan jangka hayatnya. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, menerusi kaedah berkenaan, kerajaan tidak lagi memfokuskan kepada usaha membeli aset baharu. Kalau kita list, dia juga merangkumi proses penyelenggaraan supaya pihak yang list aset itu, mereka juga bertanggungjawab untuk pastikan aset itu dapat digunakan secara maksimalnya sepanjang masa, termasuk penyelenggaraan dan sebagainya. Beliau menjawab soalan tambahan Wakil Jerantuk Khairil Nizam Khairuddin mengenai isu jalan berlubang di Jalan Persekutuan. Menteri Kejeraya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi memaklumkan bahan turapan baharu yang lebih berdaya tahan akan digunakan untuk atasi masalah itu secara berperingkat. Justru kerjasama dengan pelbagai pihak dilaksana untuk meneroka kaedah serta bahan turapan yang bersesuaian dengan kerosakan yang dialami. Terima kasih betul. Antara bahan turapan specialty mix yang telah digunakan adalah seperti yang saya ada senarai di sini: Crumb Rubber Modified Asphalt CRMA, Super Fiber Mix SFM, Polymer Modified Asphalt PMA, Kaplam Modified Asphalt CMA, Fiber Mastic Asphalt FMA, Stone Mastic Asphalt SMA dan Mac Rubber MR6 dan Latex. Terima kasih YB Menteri di atas. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Hulu Selangor Muhammad Hasnizan Harun. Baik, sekian dahulu perkembangan semasa Parlimen untuk ketika ini. Kembali semula kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Fauzura. Parlimen semasa berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.